Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustazah Khairul Ashikin binti Khairul Azmi. Awak boleh panggil Ustazah Shikin. Ustazah akan mengajar awak subjek fiqah untuk tahun 3 sepanjang tahun ni. Tapi Ustazah ajar 3 kelas je lah. Kalau macam 4 kelas untuk sesi petang. Kalau keadaan seperti biasa. Tapi disebabkan Ramadan baru ni, Ustazah akan ajar subjek fiqah. Okey, sebelum Ustazah nak tanya, awak semua ni dah bersedia ke nak belajar? Dah sediakan dah buku nota ke ataupun pensel ke? Lepas ni lepas dah habis belajar boleh buat nota ataupun apa-apa ya. Okey, Ustazah harap awak semua dah bersedia, dah sediakan air tepi ni. Dah macam bersemangat nak belajar untuk hari ini. Terima kasih Ustazah ucapkan sebab meluangkan masa untuk mendengar pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih semua. Okey, jadi mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini iaitu tajuknya adalah tayamum. Sebelum kita memulakan apa-apa pelajaran, kita kenalah membaca doa belajar. Okey, semua Ustazah minta semua kita tadah tangan, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan doa belajar kita pada hari ini, Allah dapat merahmati dan memberkati pelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita nak belajar mengenai tayamum untuk hari ini, Ustazah rasa lagi elok kalau kita tahu apa pelajaran yang kita akan apa tajuk yang kita akan belajar sepanjang tahun ini bersama Ustazah untuk subjek fiqah. Okay. Bagi pelajaran pertama, kita akan belajar mengenai tayamum. Pelajaran kedua, kita akan belajar mengenai azan dan iqamat. Pelajaran ketiga, kita akan belajar mengenai solat fardu. Pelajaran keempat, kita akan belajar mengenai bagaimana kita hendak membuat solat berjemaah. Okay. Jelas ke? Kita akan belajar 4 pelajaran yang utama untuk fiqah pada tahun ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mula belajar mengenai tajuk hari ini iaitu tayamum. Okey. Anak-anak, cuba awak tengok gambar pelajar lelaki tersebut. Apa yang awak bayangkan dia tengah buat? Awak faham ke melalui gambar ini sahaja? Awak boleh faham ke tayamum tu apa sebenarnya? Cuba tengok, pelajar lelaki tersebut meletakkan kedua telapak tangan ke atas meja dan terdapat debu putih di atas meja tersebut. Setelah itu, dia meletakkan tangannya yang telah terdapat debu putih ke muka. Cuba tengok macam tu. Okey, lepas tu, dia letak lagi sekali tangan dia dekat atas meja yang ada serbuk putih tu. Lepas tu, dia sapukan pula ke tangannya. Kedua-dua belah tangannya. Jadi dekat sini awak boleh agak ke tayamum ni cara dia macam mana? Cuba tu tengok dulu gambar ni. Faham ke tayamum tu apa? Okey. Ustazah nak awak tengok perbualan yang Ustazah dah letak dekat Ustazah punya video ni. Okey, lepas tu Ustazah nak kita sama-sama faham apa tujuan tayamum ni, cara-cara dia ke ataupun sebab kenapa kita kena bertayamum, untuk sebab apa? Saja-saja ke boleh bertayamum ni? Macam tiba-tiba, aku nak solat subuh ni aku nak bertayamum lah, malas lah pula nak ambil wuduk macam biasa. Sejuk, tapi taklah sejuk sangat pun, cuma malas je. Boleh ke? Okey, sama-sama kita baca perbualan murid dengan ustaz ni ya. Untuk sama-sama kita faham kenapa kita kena bertayamum, sebab dan sebab-sebab dia, apa bahan dia. Okey.
Murid, Ustaz, tangan saya sakit dan tidak boleh terkena air. Bagaimanakah saya hendak berwuduk? Ustaz, mudah sahaja. Kamu boleh bertayamum bagi menggantikan wuduk. Murid, oh, jadi kita boleh bertayamum apabila kita sakit dan tidak berwuduk. Tidak boleh berwuduk. Ustaz, bukan sakit sahaja. Banyak lagi sebab lain yang mengharuskan kita bertayamum. Antaranya, apabila tiada air atau ada air tetapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja. Ketiadaan air mutlak dan juga cuaca yang terlalu sejuk. Murid, apakah bahan-bahan yang digunakan untuk bertayamum, Ustaz? Ustaz, kita bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Murid-murid, awak boleh faham ke dengan perbualan Ustaz dengan murid di atas? Murid tu tersebut tanya, dia sakit, dia tak boleh kena air. Macam mana dia nak berwuduk untuk menunaikan solat? Lepas tu Ustaz dia terangkan, tak ada tayamum, kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah yang boleh kita gunakan untuk menggantikan wuduk. Jadi kalau tak ada air pun boleh berwuduk dan sebagainya. Bahan-bahan untuk bertayamum pula adalah menggunakan debu tanah. Sebelum kita nak melakukan tayamum ni, eloklah kita tahu dulu apa pengertian tayamum ni. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Saya ulang lagi sekali. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Okey, dari segi pengertian ni pun kita dah tahu dah. Macam mana aku nak ambil wuduk ni? Sorry pula. Wuduk. Sekarang ni kita nak ambil tayamum ni. Kita kena ambil debu tanah yang suci. Selepas itu kita kena ratakan ke muka dan juga kedua-dua tangan hingga ke siku. Tetapi ada syarat-syarat dia. Bukannya sesuka hati kita boleh nak ambil guna tangan dululah. Tak naklah guna muka dulu. Tak naklah sapu kat muka dulu. Bukan macam tu ya. Sebab ikut pengertian tayamum ini. Baik murid-murid, kita akan teruskan dengan membaca dan juga menghafal lafaz niat tayamum. Okey. Ustazah mulakan ya. Ustazah nak Ustazah baca, awak kena ikut. Boleh? Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Lagi sekali Ustazah ulang. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Kita ulang lagi sekali. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Okey, dapat tangkap ke? Boleh hafal dah ke? Niat tayamum ni kalau soal. Okey, artinya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Artinya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Artinya sahaja aku bertayamum
untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Artinya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh dapat ya? Ustazana, awak boleh hafal lafaz niat tayamum ni berserta maksudnya. Sebab nanti bila-bila awak kena bertayamum, awak dah tahu dah lafaz niat dia. Terus boleh buat. Tayar nak tanya, Mak, Ayah, apa ya lafaz niat tayamum ni? Awak dah boleh buat sendiri. Sebelum kita melakukan apa-apa ibadat atau melakukan apa benda pun, kita kena tahu dulu rukun dia. Macam mana cara supaya apa yang kita buat itu diterima dan diterima oleh Allah dan tidak batal. Atau sebab kalau batal, jadi solat yang kita lakukan tak sah lah kan. Jadi ini adalah rukun ketika kita melakukan tayamum. Ada 4 rukun. Yang pertama, niat ketika memulakan tayamum. Yang pertama, niat ketika memulakan tayamum. Yang pertama, niat ketika memulakan tayamum. Okay. Yang kedua, menyapu debu ke muka. Yang kedua, menyapu debu ke muka. Yang kedua, menyapu debu ke muka. Kita tengok murid tersebut menyapu debu ke muka. Yang ketiga, menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Yang keempat, tertib. Yang keempat, tertib. Tertib tu awak tahu ke apa maksudnya? Tertib tu adalah mengikut urutan. Contoh, nombor 1, awak buat niat ketika memulakan tayamum. Nombor 2, awak sapu debu ke muka. Nombor 3, awak menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Janganlah pula awak buat nombor 2 dulu. Janganlah awak sapu dulu debu ke muka, lepas tu barulah awak nak niat. Awak kena niat dulu, baru awak sapu debu ke muka. Baik, faham? Ataupun awak janganlah tiba-tiba rasa nak sapu tangan dululah, barulah nak sapu muka. Tak bolehlah macam tu. Dia tidak mengikut tertib. Okey, baik anak-anak. Kelas kita untuk hari ini dah tamat. Tajuk tayamum ni tak habis lagi. Saya akan teruskan untuk kelas kita yang akan datang. Okey. Sebelum tu Zazana ingatkan balik awak. Okey. Apa tayamum? Apa maksud tayamum tu? Lafaz niat dia, rukun dia. Ingatkan balik ya. Okey, aktiviti untuk dilakukan ialah sila salin nota tentang pengertian tayamum, lafaz niat tayamum dan rukun tayamum di dalam buku nota ataupun kalau tak ada buku nota, gunalah kertas ke. Lepas tu simpan yang elok dalam fail dia kalau guna kertas. Okey, untuk rukun tayamum tu, Ustazana awak lukis sekali. Lukis muka tu, tangan tu, tertib tu pun lukis je sekali. Okey, nota ni boleh je buat cantik-cantik. Ikut awak lah. Awak nak lukis apa? Rama-rama, bunga. Awak nak warnakan je lah. Ikut awak lah. Janji awak seronok melakukan tugasan ini. Okey. Janji awak siapkan ya. Nanti bila Ustazah nak, awak boleh hantar. Okey, terima kasih. Sebab memberikan perhatian sepanjang kelas ini. Assalamualaikum.